Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sauna binti Jalisa. Pada hari ini saya akan menceritakan mengenai peristiwa penurunan Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Penurunan Al-Quran ada 3 peringkat dan 2 bentuk. Mungkin ada pendapat yang menyatakan bahawa ada 2 peringkat. Namun pada hari ini saya akan mengambil pendapat yang menyatakan ada 3 peringkat. Bentuk yang pertama ialah Al-Quran diturunkan secara sekaligus, dan bentuk yang kedua ialah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Manakala peringkat yang pertama ialah Al-Quran diturunkan ke suatu tempat yang dinamakan Lauh Mahfuz berdasarkan surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Manakala peringkat yang kedua ialah penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan berdalilkan surah Al-Baqarah ayat 185, surah Ad-Dukhan ayat 3 dan surah Al-Hud ayat 1. Seterusnya peringkat yang ketiga ialah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun ataupun 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Wahyu yang pertama ialah ayat pertama hingga ayat kelima surah Al-Alaq, dan wahyu yang terakhir ialah surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 281. Permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah ketika baginda berumur 40 tahun di Gua Hira. Berkenaan dengan tarikh wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW, terdapat perbezaan pendapat. Ada yang menyatakan 17 Ramadan seperti yang kita sambut di Malaysia, dan ada yang menyatakan 24 Ramadan. Penurunan Al-Quran berdasarkan 3 kategori, iaitu yang pertama, berlakunya sesuatu perkara, maka turunlah ayat Al-Quran. Contohnya, peristiwa Fathul Makkah, maka turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasrullahi wal fath. Kedua, turun ayat Al-Quran berdasarkan soalan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW dan baginda tidak mengetahui jawapannya. Contohnya, hari akhirat, soalan tentang roh dan sebagainya. Kategori yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan tanpa sebab yang spesifik. Lepas lebih kurang 23 tahun, maka sempurnalah penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, Al-Quran diletakkan pada dada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, dan pada pelepah tamar dan tulang unta. Waktu itu, Al-Quran belum lagi dibukukan seperti yang kita nampak sekarang. Sekian dan terima kasih.